Jadi saya akan masuk ke bahagian itu terlebih dahulu. Okey. Untuk bahagian yang pertama ini saya akan mulakan tentang modal membeli saham yang pertama. Okey. Ramai di luar sana memberitahu ataupun mengatakan bahawasanya jika kita nak membeli saham ataupun nak melabur saham maupun di Bursa Malaysia ataupun global, kita memerlukan modal yang besar, atau kata lainnya hanya saham ni adalah untuk orang yang kaya. Okey, itu kata-kata famous lah. Okey, walhal ianya tidak benar sama sekali. Ini kerana dengan bermodalkan RM50 ataupun RM100 pun kita sudah boleh melabur dalam pasaran saham di Malaysia maupun di luar negara. Cuma keuntungannya bila kita melabur sedikit, modal yang kita taburkan itu sedikit, maka keuntungannya pun sedikitlah mengikut kita punya profit, mengikut kita punya modal yang kita ada. Jadi berapa modal yang ideal untuk kita buat duit secara ataupun full time ataupun part time dalam bidang saham ini? Pada saya untuk newbie RM500 sudah cukup, ataupun RM1,000 sudah cukup. Okay, sebab mengikut pengalaman saya sendiri, waktu tahun 2012 ataupun 2012 saya melabur dalam pasaran saham. Saya memula dengan modal tak banyak, sekitar RM1,000, RM1,500 macam tu saja. Okey. Untuk saham yang pertama saya beli dengan ilmu yang betul, saya berjaya mendapat keuntungan sekitar 150%. Keuntungan dalam masa tak sampai sebulan. Jadi saya berjaya mencatat keuntungan sebanyak RM1,500 lagi, dan saya boleh grow kepada saham yang akan saya beli seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Okey, untuk makluman, pasaran saham ini agak mudah berbanding pasaran forex maupun pasaran-pasaran hadapan di luar sana ataupun indeks sebagainya. Sebab pasaran saham ni pertama dia bergantung kepada fundamental, iaitu fundamental kewangan syarikat. Itu sudah menjadi satu indikator, dan seterusnya kita boleh tengok indikator-indikator yang ada dalam chart. Jadi bila kita gabungkan keduanya, ia menjadi sangat menarik untuk kita beli. Okay, sebab kita kena ingat macam mana saya buat video yang pertama itu, saya menerangkan bahawasanya bila kita membeli satu saham, ia tak sama macam kita beli forex ataupun tak sama macam kita beli indeks. Bila kita membeli saham, kita menjadi pemilik suatu syarikat yang berada dalam Bursa Malaysia. Okey. Jadi betulkah dengan modal yang rendah kita boleh melabur saham? Okey. Jadi kita pergi ke topik yang seterusnya ini, iaitu bolehkah saya bermula membeli saham dengan modal di bawah RM1,000? Jawapannya sudah tentu boleh, kerana syarat wajib ketika membeli sesuatu saham syarikat, minimum yang perlu ada hanyalah satu lot, iaitu bersamaan dengan 100 unit. Kita kena ingat ini basic untuk melabur saham. Satu lot bersamaan. Contoh, saham yang kita beli tersebut sekarang berada pada harga 80 sen.
Jika kita kali dengan 1,000 unit bersamaan dengan 10 lot. Jadi modal yang kita perlukan adalah sekitar RM800. Tetapi bukankah ada kos-kos lain? Ya, betul, tetapi kos tersebut sangat kecil. Seperti membeli rumah, terdapat beberapa kos lain yang terlibat bagi melengkapi transaksi pembelian saham. Kos-kos lain yang terlibat adalah brokerage fee, clearing fee, kalau dulunya ada GST, sekarang ada SST, dan seterusnya duty stamp. Dia tak banyak pun, sekitar RM12, macam tu saja kos dia. Kadang-kadang RM20. Okey, jadi tak banyak mana pun kos brokerage itu. Okey, berbanding dengan keuntungan yang kita buat, jadi tak terasa pun. Jadi di sini saya dapat menjawab persoalan yang mana orang mengatakan bahwasanya nak merabur saham adalah hanya orang-orang yang berduit banyak ataupun orang kaya saja. Dan kenyataan itu adalah tidak benar sama sekali. Okey. So clear di sini ya, berkenaan dengan modal untuk membeli saham yang pertama. Okey, seterusnya kita akan pergi ke topik yang kita janjikan, iaitu tentang pending order ataupun kaedah entry ataupun jenis-jenis order. Okey. Ada 2 kaedah entry. Bukan silap. Sebenarnya ada 3 kaedah entry yang terdapat dalam jenis-jenis order jika kita nak melabur dalam pasaran saham di Malaysia ataupun di luar negara. Yang pertama adalah instant order ataupun pembelian segera. Kedua adalah limit order. Limit order ni kita kena tunggu ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil kita kena beratur. Okey. Seterusnya stop limit order. Stop limit order ni saya akan gunakan jika untuk kita plotkan stop loss. Ada 3 kaedah entry. Yang pertama instant order, kedua limit order, seterusnya stop limit order. Okey. Semuanya memberi gambaran yang berbeza. Jadi saya akan lukis di bawah ini tentang keadaan yang seterusnya, macam mana kita nak tengok gambaran yang sebenar. Apa itu maksud instant order, apa itu maksud pending order, dan apa itu maksud stop limit order. Okey, saya bagi contoh. Okey, ataupun kita nak tunggu di area 30 sen. Ataupun jika harga jatuh, kita panggil ini sebagai support. Tetapi support ini pecah pula dan pergi ke area sini 29 sen. Okey. Dan kita buka platform, kita nampak dia memang sudah berada di support. Di area support 29 sen. Jadi kita yakin dengan analisa kita mengatakan bahawasanya saham syarikat ini akan membuat satu kenaikan ataupun
pantulan ataupun rejection. Jadi kita tak perlu tunggu lagi, kita just masukkan instant order. Okey, di sini kita masukkan instant order dan kita namakan dia sebagai instant order. Okey, ataupun kita panggil dia sebagai market order. Jadi ini maksudnya sebagai instant order ataupun instant order ataupun market order ni kita namakan sebagai, kita definisikan sebagai pembelian terus. Okey, tidak perlu kita queue dan sebagainya dengannya. Itu maksud instant order. Dan saya bagi contoh lain untuk buy limit order pula. Okey, untuk buy limit order. Okey. Kita nampak di area 29 sen ini ataupun 28 sen, kita bagi area 29 sen. Satu support yang sangat kuat sebagai contoh. Okey. Berdasarkan analisa kita mengatakan bahawasanya bakal berlaku pullback di sini. Tetapi yang ni kita sedari lebih awal berbanding dengan yang tadi yang kita masuk untuk instant order ataupun buy market tadi. Okey. Jadi kita nampak harga makin jatuh ni. Okey. Jadi kita pun ada kerja di luar sana. Okey, kita sibuk. Hari ni kita sibuk. Jadi apa kita perlu buat? Inilah kita panggil sebagai pending order ataupun limit order. Jadi kita masukkan limit order di sini. Di area 29 sen. Okey. Andai kata pasaran saham ataupun saham syarikat ni just cuma menyentuh area 28 sen saja, kemudian dia naik balik.
ingat dahulu baru kita boleh menggunakan order stop limit ini. Okey, tetapi untuk entry yang pertama saya sebut tadi ni, untuk kita buy stop limit order ni, ini untuk kita entry jika kita masih tiada position. So berhati-hati di situ. Jadi itu sahaja yang saya dapat sampaikan berkenaan dengan 3 jenis order ataupun pending order yang ada dalam Bursa Malaysia ataupun pasaran global. Okey, untuk stop loss dan seterusnya take profit, macam mana kita nak entry dalam iTrade, nanti saya akan ajak untuk video yang seterusnya. Saya akan tunjukkan kepada anda dalam video yang seterusnya. Waktu ini fahamkan dulu teori common untuk instant order, limit order dan juga stop limit order ini. Okey. Antara ketiga-tiga jenis order ini, instant order, limit order dan juga yang terakhir stop limit order, mengikut saranan saya, apa yang saya sarankan. Okey. Apa yang saya sarankan, terus terang saya cakap, limit order adalah yang terbaik. Iaitu jika kita nak entry pada harga pucuk ataupun akar dan kita boleh meminimumkan risk dan juga memaksimumkan profit. Jadi saya sarankan anda menggunakan limit order. Itu yang paling terbaik. Okey. Saya tak sarankan anda menggunakan instant order sebab dia agak berisiko. Jadi banyak akan guna limit order dalam entry untuk kita memaksimumkan profit dan juga mengurangkan risiko kerugian. Jadi sampai di sini dulu perkongsian saya berkenaan dengan jenis-jenis order ataupun jenis-jenis pending order yang ada dalam pasaran saham di dalam Malaysia ataupun luar negara. Dia sama saja. Sama ada di dalam Malaysia ataupun di luar negara. Hanya ada buy sahaja, tidak ada sell dalam pasaran saham. Sebab itu ia nampak mudah berbanding kita nampak forex ataupun kita nampak futures ataupun kita nampak indeks, sebaiknya nampak mudah sebab pasaran dua hala. Tetapi bila nampak mudah, risikonya pun tinggi. Okey, untuk makluman, pasaran saham adalah medium risk. High risk adalah seperti futures, indeks dan juga forex. Yang paling rendah risk sekali adalah IPO. Jadi ini untuk informasi semasa lah, untuk informasi yang saya akan kongsikan kepada anda. Okey, untuk video yang seterusnya nanti saya akan kongsikan cara-cara untuk kita entry, untuk kita letak stop loss dengan menggunakan iTrade. Stay tune untuk video yang seterusnya. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum